Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan bincangkan bagaimana kita nak menjawab. Cikgu rasa dalam ni ada 3 soalan yang berkaitan dengan topik 7.1 bagi tenaga kuantum cahaya. Okey, so hari ini cikgu fokus kepada 7.1 dahulu untuk tenaga kuantum cahaya. Dan cikgu yakinlah semua yang dah menonton video ini dah belajar 7.1 ya. Yang 7.1 ni bila kita cerita tentang tenaga kuantum cahaya, so semestinya kita perlu tahu apakah formula ya, formula yang perlu kita tahu. So yang pertama sekali adalah kuantum tenaga. So anak-anak kena tahulah apakah formula kuantum tenaga. So bila kata sebut saja perkataan tenaga, simbolnya mestilah energi kan. So dia adalah E ya, E. Yang pertama ialah E sama dengan HF. Okey, so ini formula dia, E sama dengan HF. Alright. Okey, so yang H tu apa? H ni ialah dia merujuk kepada nilai bagi pemala Planck ya, pemala Planck. So bila kata pemala Planck, nilainya ialah 6.63 darab dengan 10 kuasa negatif 34 joule saat. Okay, itu ialah nilai. Kalau boleh kalau kita hafal lah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Okay. Dan F tu apa benda? F ni ialah frekuensi. Okay. F itu adalah frekuensi. Alright. So yang kedua, apakah formula yang lain? Dia ada yang seterusnya. Dia adalah E sama dengan apa dia? HC per dengan lambda. Datangnya daripada mana ni HC per lambda? Dia datang daripada kita dah belajar pada gelombang dulu kan. Yang topik 6 gelombang tu. Kita belajar sebelum ni ialah V sama dengan F lambda. Di mana V iaitu halaju gelombang sama dengan frekuensi darab dengan panjang gelombang. So sekarang ni kita tentang kuantum cahaya. So melibatkan halaju cahaya. So halaju cahaya C kamu samakan sahaja dengan F lambda. Ya. Dan kita perlu tukarlah F kat sini kan. Yang asal tu HF. Tukar saja F tu menjadikan perkara utama. So jadilah C per lambda. So, kita masukkan balik daripada yang asal tadi E sama dengan HF. So kita dapat yang kedua. HC per dengan lambda. Okey, ini yang melibatkan tenaga. Alright. So yang kedua bila melibatkan kuasa. Kuasa yang ketiga lah ya, cikgu letak kat bawah ni ya. Bila melibatkan P, power, kuasa. Alright, so kalau kuasa, you just tambahkan huruf N. Itu saja formula dia. Kita tengok daripada asal. Dia adalah HF kan? So dia akan jadi NHF. Kita tambahkan N kat sini. N ni apa benda? N ni maksudnya bilangan foton yang dipancarkan dalam sesaat. Itu N. Alright, cikgu ulang balik. N ni ialah bilangan foton yang dipancarkan sesaat. Alright, so dapat satu formula. Lepas tu formula yang seterusnya yang keempat adalah kita tambah dekat sini sahaja. Kita ambil jadi NHC per dengan lambda. Nampak sudah boleh hafal dah formula-formula ni. Okey. Yang nombor 2, yang kita belajar 7.1, nombor 2 kita nak tengok tentang momentum. Momentum bagi foton ataupun zarah. Alright. Foton ataupun zarah. So bila kata momentum, so momentum kita belajarkan sebelum ni P sama dengan mv, betul tak? Yang ni yang asal yang kita belajar kan. P sama dengan mv, di mana jisim darabkan dengan halaju. So apa formula dalam tenaga kuantum cahaya? So momentum P sama dengan H per dengan lambda. Okay. Ataupun ada satu lagi, mv sama dengan H per lambda. mv macam mana? Tukar saja P tu kan. P tu kita tukar kepada mv. Sebab yang asalnya sebelum ni kita belajar momentum adalah jisim darab dengan halaju. So kita just tukarkan P ni menjadi mv.
Okey, sekarang kita nak tengok bagaimana soalan dia kan. Bagaimana soalan ataupun contoh-contoh soalan berkaitan dengan 7.1 ni. Okey, tengok contoh nombor 2. Cikgu tak ambil contoh pertama sebab dia sama sahaja dengan contoh yang nombor 2 ni. Cikgu fokus terus kepada contoh 2. Okey, soalan dia. Hitung panjang gelombang di beroi. Bagi satu elektron bergerak pada hal laju 2.0 darab 10 kuasa 6 meter per second. Okey, sekarang ni dia cuma bagi satu sahaja maklumat. Dia bagi cuma hal laju. So kalau hal laju, kita terus tulislah apakah simbol dia. So kita tahu simbolnya ialah V kan. Cikgu keluarkan maklumat yang diberi. 2 darab dengan 10 kuasa 6. Okay, itu hal laju yang diberi. Okay, kemudian nombor 2 maklumatnya dia nak apa? Dia nak apa? Hitung panjang gelombang. So dia nak lambdanya berapa? Nampak? Lambdanya berapa? So cikgu nak buat macam mana ni? Cikgu nak buat macam mana? So tengoklah kat sini. Bila melibatkan lambda, so ada hal laju. Cuba kita tengok pada kuantum tenaga. Adakah dia melibatkan formula daripada kuantum tenaga? Ada ke dekat sini hal laju? Ada ke huruf V? Tak ada. So kita fokus kepada yang nombor 2. So dia mesti melibatkan momentum lah. Nampak? Momentum. So kita nak ambil yang mana? So kita tengok kat sini. Ada tak diberi momentum berapa nilai? Boleh ke cikgu ambil yang ini kan? Ada ke diberi berapa nilai? Kat sini momentum ada tak diberi nilai? Tak ada. So cikgu tak boleh ambil H perlandam yang ini. Betul cikgu tak boleh ambil yang ini. So cikgu perlu ambil yang satu lagi. Cikgu perlu gunakan formula yang satu lagi. Alright? So formulanya apa? Formulanya ialah kita perlu gunakan MV sama dengan H per lambda. Okey, lambda kita perlu cari dekat sini, betul tak? Lambda kita perlu cari. V, hal laju dah ada, nampak? So dia cerita tentang elektron. So cikgu sukalah cikgu letak kat V ni, cikgu letak E. Sebabnya hal laju elektron, nampak? Hal laju elektron. So jadi maksudnya dekat MV cikgu sini ialah mestilah jisim elektron bagi elektron dan juga hal laju bagi elektron. Okey, nampak ya? So H macam mana? H cikgu dah tahu nilai pemalar dia. Sebab kita tahu tadi H tu ialah pemalar bagi Planck. Iaitu nilainya 6.63 darab dengan 10 kuasa negatif 34 joule saat lah. Okey? So kita dah boleh menjawab soalan. Okey. So bagaimana dengan jisim bagi elektron? Jangan risau. Jisim bagi elektron kita dah belajar sebelum ni dalam bab 5 elektronik. Okey, jisim elektronnya ialah nilainya sepatutnya kita boleh hafal dah. Kalau jisim elektron nilainya ialah 9.11 darab dengan 10 kuasa negatif 31 kilogram. Okey? Nampak ya? So itu adalah jisim bagi elektron. So, sepatutnya kalau bab yang sebelum ini kita tak boleh lupakan dia. Dia mesti ada perkaitan. Kita perlu bawa lah daripada awal sampai kita habis belajar fisik. Dia ada perkaitan. So, cikgu boleh terus masukkan sahaja. Ya, jisim elektron cikgu ialah 9.11 darabkan dengan 10 kuasa negatif 31. Cikgu tutup bracket lah. Ya, and then buka bracket yang baru. Bagi hal lajunya ialah 2 darab dengan 10 kuasa 6. Samakan dengan H. Cikgu dah ada nilai tadi. Sorry, bukan 3. 6 ya. Okey, 6.63 darabkan dengan 10 kuasa negatif 34 per dengan lambda. Nampak? Soalan pun nak lambda. Okey, kita tinggalkan lambda dah kan? Tinggalkan saja lambda kat sini. So bagaimana selesaikannya? Ini cuma matematik lah. Lambda kita naikkan ke atas sebelah sini, betul ya? Kita naik ke atas. Pergi sana. So dia akan jadi 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 per dengan 9.11 darab 10 negatif 31 darabkan dengan 2 darab 10 kuasa 6. So kita akan dapat lambdanya berapa. Tekan sahaja kalkulator. Sangat mudah. Kita just tekan kalkulator iaitu kalau cikgu buat
Teruslah 6.63. Sorry, cikgu tak on. 6.63 ya, darabkan dengan E negatif 34. Nampak? Cikgu tekan bahagi, cikgu akan letakkan bracket. Cikgu suka letak 2 bracket. Tak tahu kenapa cikgu suka letak macam tu. Nak mengelakkan lah. Kan? 9.11 darab dengan tak letak pun tak apa. Jangan takut. Cikgu dah terbiasa dah. Cikgu letak macam ni. Darabkan balik, buka balik bracket. Untuk 2 darab dengan 10 kuasa 6. Okay, tadi ada 2 kan? Dah tutup balik sekali lagi. Equalkan. So cikgu dapatlah nilai bagi lambdanya. Okey, kalau yang macam ni, bila panjang macam ni, kita perlu ambil 4 titik perpuluhan. So nilainya berapa tadi? Cikgu akan ambil nilai dia, iaitu 3.6. Tengok ya, cikgu ambil 4 titik perpuluhan. 1, 2, 3, 4. So dia akan jadi 3.63. Alright, so dia akan jadi 3, tak bekah betul 3 perpuluhan, aku tak bekah. 3 perpuluhan, cikgu boleh buat kecil. Ya. Letak kat tepi. Okey. Alright, mana kalkulatornya? Okey, di sini. So, cikgu akan letakkan 3.639 darabkan dengan 10 kuasa negatif 10. Kalau lambda mestilah meter unitnya. Ingat fizik kalau tak ada unit, salahlah jawapannya ya. Perlu ada unit. Okey, dah selesai yang contoh nombor 2. Sekarang kita fokus kepada contoh yang nombor 3 pula. Okey, tengok contoh yang nombor 3. Sebab kita nak guna kalkulator nanti kan. Okay. Baik, contoh 3. Suatu alur cahaya yang mempunyai panjang gelombang ya. Panjang gelombangnya ialah 8 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Menjanakan kuasa sebanyak 2.5 volt. Ya, kuasa ya. Okey, hitungkan yang A tu. Dia minta kamu tenaga foton. Tenaga foton-foton dalam alur cahaya tersebut. So tadi kita dah ada formula bagi tenaga tadi kan. Okey, so yang ini cikgu sukalah kalau kita keluarkan maklumat yang diberi. Lambdanya ialah 8 darab 10 kuasa negatif 7. Ni ada tinggal meter ni. Alright. So dia perlu ada meter kat sini. Menjanakan kuasa P huruf besar 2.5 watt. Okey. So yang A, soalan ni minta tenaga. So kalau tenaga ianya adalah huruf E. Alright, huruf E. So cikgu nak ambil yang mana? Formula yang mana? Okey, tengok formula di atas. Okey, sini. Cikgu nak ambil yang mana satu ni ya? Di antara E yang ada 2 ni kan, yang pilih yang mana satu. Sekarang cikgu tak ada frekuensi, nampak tak? Cikgu boleh masukkan H tu, pemalar Planck boleh, tapi sekarang ni frekuensi tak ada. Jadi cikgu perlu gunakan formula yang nombor 2 yang ini. Okey, cikgu perlu gunakan yang ini. So E sama dengan HC per lambda. Okey, so cikgu guna yang itu. E sama dengan HC per lambda. Okey. So H macam mana? Kita dah ada nilai tadi 6.63 darabkan dengan 10 kuasa negatif 34. Okey, darabkan dengan C. C itu apa? C tadi dia adalah laju cahaya. Laju cahaya. C kita dah belajar bab cahaya ya. 3 darab dengan 10 kuasa 8. Ingat tak? Ni cahaya laju cahaya adalah 3 darab 10 kuasa 8. Macam tu. Okey, so cikgu darabkan dekat sini. Laju cahayanya adalah 3 darab 10 kuasa 8. Bahagikan dengan lambda. Kita dah ada lambda tadi, nilainya ialah 8 darab dengan 10 kuasa negatif 7. Okey. So tinggallah E sama dengan berapa. So kita tekanlah kalkulator. Okey, tekan kalkulator. Macam cikgu ajar tadi lah. Tekan kalkulator kan. Buat sekali terus. Buat sekali terus. Okay, macam ni.
3/10⁻8. Okey, cikgu angkat balik. Iaitu 6.63 darabkan dengan 3/10⁸. Okey. Bahagi dengan buka bracket. Bila bahagi, kita nak berwaspada, kita letakkan bracket. Ya, kita bukakan bracket. 8/10⁻7 and then tutup bracket. Terus kita tekan answer. So kita dapatlah jawapannya ialah 2 perpuluhan. So boleh ambil semualah. 4, 8, 6, 2, 5 darab 10 kuasa 15. Sorry, kuasa 15. Okey, cikgu tak letak tadi. Cikgu tak letak -7 Sorry, 8 darab dengan 10 kuasa -37. Okey. Okey, cikgu betulkan balik tadi. Ya, cikgu betulkan balik sebab cikgu lupa letak negatif ke apa sebelum tu sebab cikgu dah baiki balik. So sepatutnya dapat 10 kuasa -19. Itulah kita kena berhati-hati. Nak cikgu tekan melalui komputer ni susah sikit lah. Kalau dah tak tekan kuat dia tak keluar negatif tu. So, -19. So bila tenaga dia adalah dalam bentuk ataupun unit joule. Dah selesai. Okey, so kita dah menjawab yang A. So yang B pula kita tengok B dia minta apa. Alright, kita tengok yang B pula. B dia minta bilangan. Nampak? Dia minta bilangan foton sesaat yang dipancarkan oleh alur cahaya itu. So bila dia minta bilangan, itu merujuk kepada, cikgu kata tadi, merujuk kepada huruf N dekat sini. Nampak? Dia merujuk kepada huruf N. Okey. So macam mana cikgu nak buat? P dah ada dekat sini. So cikgu nak pilih yang mana ni? Power cuba tengok kat sini. Frekuensi tak ada, so kita tak gunalah yang P sama dengan NHF. Tak perlu. So kita guna yang kat bawah ni iaitu P sama dengan NHC per dengan lambda. Okey, nampak? Okey, so cikgu pun guna yang itu. Untuk yang B, cikgu akan gunakan power sama dengan NHC per dengan lambda. Tengok sini, kita perlukan N tu. Cikgu bawa dulu, lambda naik atas. Nampak? Cikgu tunjuk dahulu. Kemudian kita perlukan N. So N tu dia akan jadi power lambda bahagikan dengan HC. Nampak? Kita pergi sebelah sana. Dapatkan N ialah powernya diberi berapa tadi? Powernya ialah 2.5. Okey. 2.5 darabkan dengan lambda iaitu 8 darab dengan 10 kuasa -7. Okey. Per dengan HC. Itu pemalannya ialah 6.63 darab 10 kuasa -34 darab dengan C iaitu laju cahaya 3 darab dengan 10 kuasa 8. Okey, then kita tekanlah calculator. Okey. Tekanlah calculator. Okey, cikgu tekan calculator cikgu ni. Alright. Tekan iaitu 2.5 darabkan dengan 8 darabkan dengan E -7. Equalkan. Okey, lepas tu bahagi, letak bracket 6.63 darabkan dengan E -34 darabkan dengan 3 darabkan dengan E kuasa 8 tutup bracket. So kita akan dapat N sama dengan N sama dengan 1.0055. Cikgu ambil 4 titik perpuluhan ya. Darabkan dengan 10 kuasa 19. So apakah unitnya? Tadi cikgu kata N tu ialah bilangan foton yang dipancarkan sesaat. So jadi S negatif 1 unitnya. Okey, sesaat. So maksudnya per saat. So unitnya adalah S negatif 1. Okey, beres ya. Okay, kita dah selesai 2 soalan dan soalan yang terakhir untuk video kali ini ialah contoh yang keempat. Okay, soalannya ialah diberi bilangan foton. Ya, bilangan fotonnya
Kita tekan ya. Okey, bilangan foton sesaat yang dipancarkan oleh lampu cahaya merah yang berkuasa 50 watt ialah 1.77 darab dengan 10 kuasa 20. Hitungkan frekuensi cahaya merah itu. So dia sekarang ini minta kita cari F itu sama dengan berapa, betul ya? F itu samakan dengan berapa? Berapa nilai dia? So sekarang kita dah ada P, power iaitu 50 watt, alright. Kemudian kita ada bilangan foton sesaat, maksudnya dia adalah huruf N iaitu 1.77 darab dengan 10 kuasa 20 S negatif 1 unitnya. So N kita dah ada. So kita nak guna yang mana? Kita nak guna yang mana? Dia minta frekuensi. Bila dia minta frekuensi, tengok balik formula tadi. Kalau minta frekuensi, perlu ke cikgu ambil E? E tak perlu ambil lah. Kita fokus hanya kepada yang biru ni, yang P tu. Sebab apa? Powernya diberi. Betul tak? Power dah diberi iaitu 50 watt tadi. So, cikgu akan gunakan P. Perlu ke cikgu guna P sama dengan NHC per lambda? Tak perlulah. Sebabnya soalan minta frekuensi. Nampak? So cikgu akan gunakan P sama dengan NHF, nampak? Cikgu akan gunakan yang itulah. P sama dengan NHF. Alright. So powernya dah diberi tadi, dia adalah 50 samakan dengan N. N dah ada, ya. N dah ada iaitu 1.77 darab dengan 10 kuasa 20. H kita dah ada tadi kan? H tu pemala Planck iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Okey, alright. Darabkan dengan frekuensi. Nampak? So cikgu tinggalkanlah sebelah ni frekuensi tinggal berapa kan? So dapatlah 50 bahagikan dengan semua ini. Okey, betul 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Okey, clear, beres. Alright, and then kita boleh dapatkan frekuensi lah. Alright, frekuensinya kita tekan dalam kalkulator. Itulah banyaknya apa ni. Kita perlu telitilah semasa tekan kalkulator ni. Kalau rasa tak yakin, buatlah sampai 2 kali pun tak apa. Okay, cikgu nak ambil yang bawah dulu lah, 1.77. Darabkan dengan E20. Okey, darabkan dengan 6.63. Darabkan dengan E negatif 34. So, cikgu equalkan. Iaitu answer yang bawah. So, cikgu ambil 50, bahagi, letak bracket, tekan answer, ya, equalkan. So, akan dapatlah 4.267. Cikgu ambil 4 titik perpuluhan dan 10 kuasa 14. So kalau frekuensi dia adalah unit hertz. Okay. So alhamdulillah kita dah selesai menjawab 3 contoh soalan dalam topik 7.1 tenaga kuantum cahaya. So nantikan video cikgu yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Semoga sesiapa yang menonton video ini dapat sedikit sebanyak info ataupun belajar ya bagaimana kita nak selesaikan contoh-contoh soalan. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.